Alhamdulillah, masya-Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita dalam kuliah ilmu faraid dan perusahaan pusaka keseluruhan sana. 55 berhenti. 55 55. 55. Okey, maknanya 55 tak 56. Tapi hari ni kita buat wasiat. Ustaz 56. Dia wasiat. Ni isu yang penting. Kita akan masuk. Yang ni anda baca kalau start pada muka surat itu saja sampai muka surat 52. Anda tengok 53, 54, 55 ni dia bab fiqh. Bab nazar semua saya situ lah. Anda baca je. Anda baca. Sana cerita zakat, haji, macam mana badal, semua tu anda baca, tak faham anda bertanya saya lah. Tapi yang tu dalam fiqh lah. Detail dan detail. Cuma sekarang kita akan masuk usaha yang benar, iaitu bab menunaikan wasiat. Kita akan belajar selok ni, selok satu lagi 2 kali anda belajar bab wasiat. Penting wasiat ni penting sebab dia banyak sangat isu wasiat ni. Anda belajar 2 kali, saya belajar 30 kali. Anda lagi hebat, tapi tak apa kan? Sebab saya sakit kangen kalau kita ada karangan. Okey, kita tengok bab wasiat kan. Pertama kali, pasti saya beritahu siapa yang jemaah yang ada soalan, pasti anda boleh tanyakan soalan dulu. Sebelum mula saya akan tanya, ada soalan tak? Mulai start bulan depan, kita akan mulakan dengan persoalan dulu. Kalau umum, jika ada soalan, kita akan buka soalan. Lepas tu saya akan kaji kitab, lepas tu saya buka soalan umum lagi. Okay? Jika ada nombor telefon saya, boleh terwhatsapp. Pagi-pagi semua, saya akan cuba jawab insyaAllah. Okey. Apa wasiat? Saya bagi tahu dulu wasiat yang mana umum. Wasiat ialah dokumen. Wasiat ialah dokumen yang kita tulis sebelum meninggal, tetapi kita laksanakan selepas meninggal, dan tidak boleh melebihi 1/3 harta lepas bayar hutang, dan tidak boleh kepada ahli waris. Itu makna umum. Makna umum supaya anda faham. Maknanya wasiat ni dia berkaitan dengan mati. Walaupun dia cakap ayah hibahkan rumah ni kepada ahli selepas mati, dia guna kataan mati, berkait dengan mati, automatik dia jadi wasiat. Kena faham bila berkaitan dengan mati dia jadi wasiat. Kena faham. Okay. Ustaz, ayahnya tak cakap pun mati, lepas mati ayah saya cakap rumah ni kalau ayah dah tak ada nanti rumah ni dapat kepada anak. Ayah tak ada tu kan mati dah tu. Anda kena faham. Bila berkait saja dengan mati, automatik dia jadi wasiat. Atau anda kena faham. Wasiat ni pesanan lah, pesanan. Dia cakap pesanan. Okay. Cuma kita akan tengok pengarang kita ni tentang macam mana Pak wasiat. Okay, tengok sini. Wasiat dari sudut syarak ialah sedekah milik harta yang hanya dilaksanakan selepas kematian berwasiat. Hukum berwasiat adalah sunat, tetapi pelaksanaannya adalah wajib selepas kematian berwasiat mengikut syarat-syarat tertentu. Pertama anda kena faham. Tengok dia kata apa. Wasiat ni seolah beri sedekah, tapi sedekahnya selepas kematian. Persoalannya, mana lebih baik, sedekah yang selepas mati ataupun sebelum mati? Jawapan dia sebelum mati. Sebab itu kalau nak bagi sedekah wakaf bagi sebelum mati, itu lebih baik dan lebih senang. Dan itu yang dianjur oleh Rasulullah SAW. Ingat saya di Abu Bakar kan, bagi semua harta dia. Sampai Rasulullah kata, kau tinggalkan apa lagi kepada keluarga kau? Tapi tinggalkan Allah dan Rasul. Kita tak ada sama tahap tu kan. Tapi nak katanya maknanya dalam bab ini wasiat atau sedekah yang terbaik ialah sebelum meninggal. Contohnya siapa yang wakafkan kerusi, selagi mana kerusi ini digunakan, selagi itu dapat pahala. Kapek ini dulu, siapa yang wakafkan, selagi mana kapek ini guna, selagi itu dapat pahala, dapat pahala. Itu baiknya. Dan itu bab yang bab sedekah. Ini antara amalan yang disebut 3 amalan kan. Sadaqatun jariyah. Maknanya yang kita bagi sebelum meninggal dunia. Kalau lepas meninggal dunia tak? Lepas meninggal dunia tak tentu lagi. Atau ada faham.
Tetapi yang wasiat di sini iaitu sedekah selepas meninggal dunia, ya, yang dilaksanakan selepas kematian. Contohnya selalu ayatkan, okey nanti rumah ni ayah nak bagi kepada Masjid Mujahidin. Tapi kita kena tengok dulu. Lepas selesai hutang, kita kena hutang kan. Lepas selesai hutang semati, lepas kita tengok lebih tak 1/3. Tak boleh lebih. Kalau tak boleh lebih, tak lebih. Semuanya yang buat wasiat ni, sebab tu dalam buat wasiat ni, saya masukkan dalam Facebook saya itu, saya masukkan. Jangan buat wasiat yang sampai menyusahkan ahli keluarga. Satu. Dan jangan sampai jadi dosa kepada ahli waris. Satu menyusahkan, satu dosa pula. Lebih baik tak boleh buat. Faham tak? Kadang-kadang dia wasiatkan rumah, jadi susah. Ahli waris ni tak pernah belajar agama. Tak pandai belajar agama, dia terus je buat dosa. Baru ni ada satu haji, saya mengajar, dia kata, Ustaz, mak saya dah wasiatkan barang rumah ni bagi pada masjid, sedekah bagi pada masjid. Dia kata cek lebih 1/3 harta. Boleh tak Ustaz? Nanti kita bicarakan. Dalam bab ni tak boleh, sebab dia dah makan hak waris. Tak boleh lebih 1/3. Kena kira, dia susah. Tak pernah belajar, tak tahu. Kalau tu yang bab rumah, susah pula. Kalau bab duit, tengoklah, kena kira macam tak. Tapi kalau dia ni faham, dia kena ikut turutan, dia pandai tak apa. Tapi kalau macam bab wasiat pada duit ni senang sikit dah. Senang sikit pun kena tahu juga. Kalau bab rumah ni susah. Rumah ataupun wakaf, yang ini terjadi selalunya di Islam ada satu, Masjid Jenderal Milik. Masjid Jenderal Milik, sekolah agama. Cek orang ni wakaf. Jadi dia wakaf, dia tak buat apa-apa. Dia tak tukar nama dia jawab wakaf. Tutup dia meninggal dunia. Jadi harta pusaka. Bila jadi harta pusaka, masjid dah siap. Sekolah mau bersiap. Masalah itu tanah milik semati. Mereka anak-anak okey. Sekarang ni baru mereka anak-anak ni. Semua anak-anak okey. Maknanya jalan je lah, duduk je. Tapi tak ada tanah pusaka. Kita tengok mereka cucu. Sebab ini terjadi kat kampung saya Kedah. Kampung mentua saya di Kedah Sultan. Tengok-tengok dah siap masjid. Bila dah siap masjid, tepi jalan pula tu. Tanah besar. Tanah masjid, tanah kubur. Tengok-tengok tanah milik semati. Jatuh mereka anak okey. Sekarang ni jatuh mereka cucu. Mereka cucu tengok harga pula tinggi. Dia nak lah. Bila nak macam mana? Sebab tu dia kata bujuk perkhidmatan masjid ni cepat. Dia sediakan tabung, derma untuk sumbangan, untuk bayar pemilik asal. Tapi pemilik asal pun dia kena buat wakaf, dia kena buat pusaka dulu. Lepas pusaka dia jawab wakaf pula. Nampak prosedurnya? Bukan senang. Sebab tu saya kata jangan buat benda yang menyusahkan ahli waris. Dan jangan buat benda yang akan bagi dosa pada ahli waris. Faham dalam bab wasiat. Sebab tu hukum berwasiat adalah sunat, tapi pelaksanaannya adalah wajib. Buat wasiat ni sunat, tapi melaksanakan wajib. Itu risiko. Sama juga ada orang isu juga, bila meninggalkan harta pusaka, dia wasiat. Ada jumpa saya, Ustaz, ayah saya dah wasiat. Ini wasiat kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris boleh tak? Ada kita tengok. Wasiat kepada ahli waris ni, ada dia kata, Ustaz, ayah sebelum meninggal dunia, dia bagi tahu dah bagi harta sama rata. Lepas tu, boleh tak Ustaz? Isunya, dia wasiat kepada ahli waris, boleh saya panggil lagi kita cerita. Memang sebelum meninggal dunia, anak-anak semua aku. Dia kata 5 orang adik-adik dia semua kata okey, setuju. Persoalannya lepas meninggal dunia, tak setuju. Ini faham dalam bab wasiat. Wasiat ni memanglah, ataupun ayah cakap sebelum meninggal dunia, semua anak-anak senyap. Dan anak-anak akan takut. Saya pun tak pernah dengar lagi yang anak-anak melawan waktu ayah dia cakap. Tapi kalau ada anak melawan, ayah tu kan rambut siap. Ada satu kes di Sejarah Rahmat. Isteri dia meninggal, suami dia meninggal dunia. Jadi dia ni antara yang paling cepat lah. Jadi suami dia meninggal dunia masa hari cuti Maulidul Rasul. Saya ingat sebab cuti Maulidul Rasul suami dia meninggal dunia. Subuh suami saya meninggal dunia, cuti Maulidul Rasul. Lepas subuh isteri dia telefon saya, supaya datang ke rumah dia. Ni orang yang takut ni atau sakit. Dia telefon, dia datang, dia
So saya datang ke rumah selalu bagi tahu mana yang dia tak boleh sentuh duit pesakit. Ni orang yang tak makan hantar. Dan dia bagi tahu suami dia dah tukar nama siap-siap. Rumah, kereta, tanah dah tukar nama siap-siap. Rupanya ada seorang anak dia ada anak 3 orang, 2 lelaki, 1 perempuan. Jadi dia ada anak seorang yang lelaki ni lah. Dia kata anak lelaki dia Ustaz, waktu dia sakit lagi, ayah dia suami sakit lagi, dia tak pernah melawat. Jadi maknanya dia ni memang antara yang dikilat. Bila cakap apa-apa sikit dia melawat. Tapi ayah dia dah bagi juga harta pada dia. Bukan ayah dia tak bagi langsung, ayah dia bagi juga semua tiga. Dia bagi siap lah supaya senang, sebab dia tahu dah nanti anak dia akan merosakkan nanti. Itu yang ayah nampak. Jadi itulah antara yang saya jumpa lah, maknanya dia tahu dah anak dia masalah, dia tukar nama siap. Okey, tapi kebanyakan memang begitu. Sebelum meninggal dunia semua cakap, semua senyap dan aku. Itu maknanya. Okey, habis. Itu makna wasiat. Faham itu makna umum. Kita tengok nanti perbincangan di buku surat seterusnya. Tengok buku surat yang bertujuh. Dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Di dalam Al-Quran. Quran kalau ada jumpa tanwin bertemu dengan alif lam, kita akan tambah huruf nun kecil. Khairanil wasiyatu lil walidaini wa qawlil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan apabila seorang kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai satu kewajipan atas orang-orang bertakwa. Okey, ini hukum ini menunjukkan wajib berwasiat. Tetapi dalam ayat Quran ini hukum dia sudah masuk. Ayat ini tak masuk, hukumnya dia masuk. Jadi hukum dia masuk datang dengan ayat Quran yang seterusnya. Surah An-Nisa ayat 11, min ba'di wasiyatin yusi biha udain. Pembahagian itu sudah diserahkan wasiat setelah diwasiatkan oleh si mati, sesudah dibayar hutangnya. Jadi hukum dulu asalnya wasiat ini wajib bagi pada ibu bapa, wajib pada orang miskin. Tetapi datang seterusnya ayat ini, ayat yang ke-11 surah An-Nisa, dia menasihkan hukum. Ini anda kita baca tafsir ni. Baca tafsir ni ada ayat Quran yang masih ada ayat Quran, tetapi hukum dia masuk. Hukum dia masuk mana hukum dia terbatal lah. Jadi ayat Quran ni, ayat Quran yang kedua ni, ayat surah An-Nisa yang kedua ni, dia menasahkan ayat sebelumnya dan menunjukkan hukum wasiat jadi sunat. Dan wasiat ini terjadi selepas bayar hutang, lepas bayar hutang si mati. Dan surat 88, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan wasiat daripada hutang daripada ayat ini supaya umat Islam memberi perhatian dan menitik beratkan hukum wasiat. Ia juga sebagai dorongan kepada ahli waris untuk melaksanakan wasiat tanpa meremehkannya. Itu antara hikmahnya. Sebab itu dalam saya kata tadi, hukum wasiat sunat, tapi hukum melaksanakan wasiat adalah wajib. Okey, tengok yang seterusnya dekat sini. Wasiat yang sah tertakluk dengan beberapa syarat, iaitu pertama, tidak mewasiatkan kepada ahli waris yang berhak. Sabda Rasulullah SAW, an Abi Mata al-Bahri, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna Allah qad a'ta alladhi haqqin haqqa fala wasiyata li waris. Riwayat Imam Ahmad. Tengok penghentian sebenarnya surat 59 atas. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hak pada haknya. Ketahuilah tiada wasiat kepada ahli waris. Ini dalil ataupun hadis yang menunjukkan tiada wasiat kepada ahli waris. Siapakah ahli waris ni? Ahli waris ni orang yang layak dapat harta pusaka kita. Contoh macam saya. Siapa yang akan dapat harta pusaka saya? Dia kena tahu siapa yang dapat harta pusaka anda. Macam saya. Siapa yang dapat harta pusaka saya? Ibu saya, bapa saya, anak lelaki, anak perempuan, isteri saya. 5 orang ini orang yang layak dapat harta pusaka saya. Maknanya saya tak boleh wasiatkan kepada 5 orang itu. Jadi saya nak wasiat kepada adik-beradik, boleh ke tak? Boleh. Nak wasiat kepada datuk saya kalau datuk saya ada, boleh ke tak? Boleh. Sebab dia bukan ahli waris saya. Maknanya ahli waris yang akan dapat harta pusaka saya. Faham tuan-tuan faham? Okey. Tapi ada hadis yang sunyi, usul 8.
Wa fi wazadah fi akhir illa an yasha al-warasah. Darul Qutbi. Tengok buku surat 59 dia punya makna dia, dan ditambah pada akhir hadis ini melainkan bahawa diizinkan oleh ahli waris. Inilah yang pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Juga antaranya boleh wasiat kepada ahli waris. Cuma tengok di sini dia kata apa? Imam Syafi'i pendengar yang ketiga, wasiat kepada ahli waris tidak dibenarkan kerana mereka telah mendapat bahagian mereka melalui faraid. Namun begitu, dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum mewasiatkan kepada ahli waris adalah harus, tetapi syarat pelaksanaannya perlu mendapat persetujuan oleh semua ahli waris selepas kematian pewasiat. Jika mereka bersetuju, semua wasiat tersebut boleh jalan. Tapi kalau tak setuju, automatik jadi terbatal. Ini anda kena faham bab wasiat pada ahli waris. Sebab itu dalam bab wasiat, nanti anda akan berbicara saya faraid. Ke bumi, lepas ke bumi selesai hutang, selepas selesai hutang wasiat, betul tak? Wasiat sini wasiat kepada bukan ahli waris. Lepas wasiat faraid, lepas faraid dia akan jadi pada wasiat ahli waris. Nanti saya akan tulis kejap lagi. Kat mana carta wasiat ahli waris? Dia akan duduk lepas faraid. Maknanya dalam bab wasiat kepada ahli waris, dia akan duduk lepas faraid. Dia kena bahagi dulu, tengok faraid masing-masing. Okey. Kemudian nak buat wasiat boleh ke tak? Okey. Sebab itu dalam bab ni ada orang jumpa saya, Ustaz, adik-adik saya sebelum meninggal dunia, mak cakap nanti bagi harta sama rata. 5 orang ni setuju. Setuju. Tapi lepas mana mak meninggal dunia, dia orang kata nak ikut faraid. Macam mana? Bila ada seorang kata nak ikut faraid, automatik wasiat yang dibagi oleh mak sebelum meninggal dunia tadi terbatal. Contoh, saya ada anak 3 orang. Alo, Anga, Acu. Saya kata, alo, rumah ni dapat pada alo. Rumah yang kedua dapat pada Anga. Kereta ni dapat pada Acu. Ini saya cakap sebelum meninggal dunia. Okay. Lepas meninggal dunia, mereka ni kena kira faraid dulu. Mana yang rumah pertama ni, alo dapat berapa bahagian, Anga dapat berapa bahagian, Acu dapat bahagian. Jadi rumah kedua pula, anu dapat macam mana, Anga dapat macam mana, Acu dapat. Kereta pun sama, anu ada bahagian dia, Anga ada bahagian dia, Acu dapat bahagian dia. Okey, dah tu kira faraid. Tiba-tiba anu kata, tapi mak dulu, tapi ayah dulu dah cakap kan, ayah rumah ni dapat anu, rumah kedua dapat Anga, kereta ni bagi pada Acu. Setuju tak? Kita tanya dia seorang, anu setuju tak? Anu kata, okey, ada setuju. Pergi pada Anga pun kata, okey, setuju. Pergi pada Acu kata, anu dapat rumah, Anga dapat rumah, Acu dapat kereta. Ini tak adil. Memang betul-betul cerita orang ni. Jadi kalau dah cakap macam ni, automatik terbatal apa yang ayah buat. Inilah risiko wasiat kepada ahli waris. Ini ada kena faham. Kenapa bila hajar memang itu pun terjadi. Maknanya itu risiko wasiat pada ahli waris. Sebab itu ada instrumen yang lain. Sebab itu kita gunakan hibah. Boleh guna wasiat tapi risiko itu. Kalau risiko anaknya okey. Sebab itu perlu faham. Benda itu terjalan selepas meninggal dunia. Ada orang tanya saya soalan, Ustaz, tapi kita orang dah buat surat aku janji sebelum meninggal dunia. Dia siap tanda tangan depan surat sumpah, Ustaz. Macam mana Ustaz? Saya kata bukan setakat boleh sumpah, pergi mahkamah sekali pun anda tanda tangan, automatik dia jadi terbatal. Sebab apa terbatal? Sebab wasiat ni dia akan lepas mati. Benda dia jalan lepas mati. Kecuali anda punya perjanjian tu lepas mati. Lepas berjanji, lepas mati, baru buat perjanjian. Yang betul-betul. Sebab wasiat ni dia jalan lepas mati, bukan sebelum mati. Kalau kena faham, itu buat wasiat. Okey. Sebab tu dia kata ni, tapi dalam ni usul sebenarnya ni, tengok persetujuan hanya boleh diambil oleh ahli waris balik dan boleh mengurus harta. Yang ni saya dah cerita dulu di buku surat 46. Ada buku faraid buku surat 46, iaitu antara orang yang tak boleh bahagi sama rata dan tak boleh takharus, tak boleh melepaskan hak dalam faraid. Dia ada 4 orang kan, surat 46 ada tengok dulu. Maknanya mereka ni tak boleh tak terima faraid lah. Mereka ini wajib terima faraid. Ada kena tengok balik. Siapakah 4 orang? Antaranya orang KU,
anak bawah umur, menyanyi, orang gila, tak pandang bulu harta. Mereka ni wajib ambil faragh mereka. Mereka tak boleh nak pilih sama rata. Mereka tak boleh, dia nak lepaskan hak, tak boleh. Tak boleh. Okay. Tengok sebenarnya buku surat 60. Okay. Surat 60 ni. Dia kata apa? Contohnya seseorang itu mewasiatkan agar harta ni bagi sama rata semua anak-anaknya, lelaki dan perempuan. Mengikut hukum faraid, setiap anak lelaki mendapat lebih daripada anak perempuan. Ini macam saya cerita tadi lah. Mak sebelum meninggal dunia, dia kata bagi harta sama rata. Dia ada anak lelaki dan perempuan, bagi harta sama rata. Tetapi dalam selepas meninggal dunia, boleh tak nak bagi sama rata? Tak boleh, kena kira dulu faraid. Tapi kalau semua dah kira faraid, ada semua anak-anak setuju. Anak-anak yang setuju, semua anak-anak setuju, jalan. Tapi kalau ada anak yang tak setuju, anak yang tak setuju tu kena bagi faraid. Tapi yang lain kalau yang setuju, jalan. Itu boleh jalan. Faham tak? Ada yang tak setuju, dia nak setuju, dia ikut yang ayah waskan, jalan dia. Tapi yang tak setuju tu kena ikut faraid. Itu risiko, sebab tu saya kata terbatal yang ayah buat. Okey, jelas kan? Tengok kemudian, ini bermakna jika mengikut wasiat, bahagian anak-anak lelaki akan berkurang dan bahagian anak-anak perempuan akan bertambah. Sama lah, kes nak bagi harta sama rata. Bila nak bagi muafakat atau sama rata, automatik harta bahagian anak perempuan akan bertambah, bahagian lelaki akan kurang. Oleh itu, persetujuan daripada anak-anak lelaki sahaja diperlukan untuk mereka bersetuju untuk memberikan hak faraid kepada adik-adik beradik perempuan. Sebab tu kita minta persetujuan lelaki. Tapi ada juga kes, ada kes dulu saya pernah jumpa, dia ada adik ada dua, lelaki dan perempuan. Jadi bila meninggal, ayah ni sumbang sama rata kan. Jadi abang kata tak apalah, abang dah tahu dah bagi abang faraid, abang nak ikut faraid, abang dah tahu dah bagi abang dapat dua, dapat satu. Tak apa, kita bagi sama rata. Sampai ke adik perempuan pula, adik perempuan kata, tak boleh, tak boleh. Kena ikut faraid, abang ambil bahagian abang. Macam tu lah. Abang ambil bahagian abang, saya ambil bahagian saya. Jadi jangan lupa ni, yang ni kata nak bagi sama rata, yang ni tak bagi faraid. Nampak? Nanti saya kata ni hebat, keluarga hebat. Ni keluarga agama lah, bukan keluarga gila harta. Maknanya dua menolak hak. Itu dah bagus. Tapi jarang-jarang nak berlaku macam ni. Jarang-jarang. Okay, habis. Kemudian, ini tengok ni. Jika ada sebahagian ahli waris setuju dan sebahagian ahli waris membantah, sama ada ahli waris tidak cukup syarat untuk beri persetujuan, seperti gila, balik, tidak pandai mengurus harta, maka wasiat tersebut hanya dilaksanakan dan wasiat yang membantah tidak cukup syarat. Sama macam betul saya tidak. Mana yang tak setuju, yang ikut faraid, ataupun dia tak cukup syarat, dia ikut faraid. Yang setuju, dia nak ikut wasiat ayah dia, jalan. Okey, tengok yang bawah sekali. Misalnya seseorang yang bujang mewasiatkan harta kepada bapa saudaranya, kemudian dia berkahwin. Dengar ada kan? Dengar sekali lagi masalah. Yang ada orang WhatsApp saya, dia tanya. Okey, dengar ada. Ini satu masalah. Misalnya seseorang yang bujang, dia bujang, kemudian dia mewasiatkan hartanya kepada bapa saudaranya, kemudian dia berkahwin dan mendapat anak lelaki sebelum dia meninggal dunia, maka bapa saudaranya bukan ahli waris yang berhak sebab dihalang oleh anak lelaki. Maka wasiat adalah sah dan tidak perlu dapat persetujuan ahli waris. Anda faham tak? Okey. Okey, ini saya guna istilah si mati. Si mati ni dia tak ada adik-beradik. Dia tak ada adik-beradik, ayah pun dah meninggal, mak pun dah meninggal. Dia hanya ada bapa saudara lelaki, bapa saudara lelaki seibu sebapa. Jadi yang ni je. Jadi sebelum dia meninggal dunia, dia siapa yang akan dapat hati dia ni, akan dapat semua hati dia sebab dia tak tahu lagi. Okey. Jadi dia kata dia nak wasiatkan harta dia ni kepada bapa saudara dia. Dalam masalah ini dia jadi wasiat kepada ahli waris. Betul tak? Ini wasiat kepada ahli waris lah sebab dia tak kahwin, dia tak ada ahli waris lain kan. Yang ni je ahli waris dia. Okey. Dia kan, jadi sekarang ni wasiat kepada ahli waris dia jadi apa? Dia kena dapat persetujuan semua ahli waris lain.
faham tak? Tapi sekarang, sebelum dia meninggal dunia, dia kahwin dan dia ada isteri. Dia ada isteri, dia ada anak lelaki. Ni. Sebelum dia mati, dia berkahwin, dia ada isteri dan dia ada anak lelaki. Bila dia berkahwin, dia ada isteri dan anak lelaki. Wasiat tadi asalnya tak wajib sebab kepada ahli waris. Tetapi bila ada isteri dan anak lelaki, harta dia jatuh kepada dua orang ni. Jadi dia ni tak jadi ahli waris lah. Ini tak jadi ahli waris lah. Sebab dia tak akan dapat harta bersama. Sebab dah ada anak lelaki. Anak lelaki tadi menghalang daripada pakcik dia dapat harta. Balik bila menghalang, automatik dia jadi wajib. Dia jadi wasiat tadi jadi wajib kan? Ini faham tak? Asalnya wasiat tadi tak sunatnya sebab pada ahli waris. Tapi bila dia dah berkahwin, dia dah jadi wajib sebab bapa saudara dia bukan lagi ahli waris. Jelas? Okey? Kepening. Bagi ni berfikir sikit. Okey. Jelas kan? Okey. Ya, dalam bab faraid dia tak dapat apa-apa. Tapi sekarang sebelum meninggal dunia dia beritahu wasiat. Wasiat dia beritahu sebelum berkahwin lagi. Dia kata nak bagi pada pakcik dia. Tapi lepas tu dia berkahwin, dia ada anak isteri. Lepas tu dia mati. Kan? Lepas dia mati tengok dia ada isteri dan anak lelaki. Ya, yang ni akan dapat harta dia. Tetapi sekarang ni wasiat dia jadi wajib pula. Dah jadi wajib sebab wasiat kepada bukan ahli waris. Faham kan? Dia penting kan? Sebab tu saya kata dia. Kalau dia tak ada ahli waris, wasiat tu punya wajib juga atasnya. Sekarang ni kalau yang ni contohnya yang ni tak ada, yang ni tak ada, yang ni akan dapat harta bersatu dia. Otomatik lah Dia jadi waris. Dia tak wajib. Dia tak wajib. Dia tak jadi. Ya, dia tak wajib. Tapi sekarang ni sebab ni jadi ahli waris. Jadi dia ada ahli waris, otomatik jadi wajib. Ada baca dia. Faham kan? Okey. Dia jadi 1/3 lah. 1/3 dia bukan semua. 1/3 harta saja. Lepas bayar hutang. Lepas bayar hutang semata. Bukan bagi semua. Ya. Itu kata memang saja. Jadi wajib jadi perang wajib kan dia wajib. Wajib tu wajib bagi wasiat dulu lah baru faraid. Mana dia punya dia. Ya dah perlu. Ya balik juga. Bagi kita tengok catat ya, saya akan tulis catat. Okey, tengok dulu. Ada ingat lagi dalam bab faraid pertama ada tengok apa dia buat? Kebumi si mati. Okey, kebumikan si mati. Ini benda wajib. Okey. Kemudian lepas kebumikan si mati, kita selesaikan apa? Hutang si mati. Okey. Selepas selesai hutang si mati, kita buat apa? Tuntutan harta sepencarian. Okey. Jadi kalau ada saya warna hitam kan ada. Kalau tak ada tak payah. Kalau dia semata tak ada buat, suami atau isteri tak buat, tak ada, tak payah. Okey. Kemudian ni wasiat 1/3. Ni catatnya. Ni pun sama kalau ada. Ni maknanya wasiat pada 1/3 ni pada bukan ahli waris. Tapi dia duduk lepas. Boleh. Okey. Lepas ni apa dia? Saya kata apa? Ni catat yang khususnya pengurusan pusaka. Pengurusan pusaka. Pengurusan pusaka ni contohnya ada adik-beradik kita yang jadi pentadbir. Dia ambil upah untuk urus pusaka kan. Contohnya si mati ada rumah, kereta, tanah. Sampai nak buat urusan. Jadi kita lantik seorang adik-beradik buat. Dia upah dia pergi minyak, upah dia naik turun. Boleh tak dia ambil upah untuk pusaka? Lepas ni boleh. Ataupun dia tak mampu, dia guna syarikat. Boleh syarikat, dia bayar syarikat. Boleh tak guna dia pusaka? Pun boleh. Faham ya? Okey. Kemudian anda baru jumpa perkataan apa? Faraid. Bagi harta ikut faraid. Okey. Lepas faraid ni, ini saya kata tadi, wasiat kepada ahli waris. Baru boleh wasiat kepada ahli waris.
Dua-dua wasiat ni. Tapi wasiat kepada bukan ahli waris dia duduk sebelum faraid. Tetapi wasiat kepada ahli waris dia duduk lepas faraid. Kalau dah habis tu dia barulah yang terakhir tadi. Apa dia? Muafakat, iaitu bagi harta sama rata ataupun takharus. Okey. Nampak kan? Ni yang kena faham dengan gambaran. Ni yang lengkap lah, jadual lengkap. Okey. Sila. Yang isteri di mana bukan sini? Isteri suami itu di mana? Isteri suami Di mana? Itu di bawah makan parah. Isteri mati memang dapat tersangka, betul? Ada anak dua. Dan bapa dua. Macam mana dengan menjadi isteri? Biasa. Isteri mana ni? Dari Isteri mana? ni isteri dia. Si mati ni suami. Dia ada isteri, dia ada anak lelaki. Jadi dia wasiat harta dia ni bagi kepada pakcik dia. Dia wasiat ni sebelum dia kahwin lagi. Sebelum dia kahwin lagi. Faham? Dalam cerita tadi, sebelum dia kahwin lagi dia dah wasiatkan pada pakcik dia. Sebab dia tak ada siapa-siapa. Jadi dia kata harta ni bagilah pada pakcik dia, dia tulis wasiat. Jadi dia kata buat bagi pada pakcik lah. Sebab pakcik yang banyak jaga dia, dia dah seorang pula. Daripada harta dia tak tahu, dia bagi pada pakcik dia wasiat. Tapi sebelum meninggal dunia dia kahwin. Jadi dia kahwin, dia ada anak lelaki. Dia pun tak sangka kan. Lepas tu dia kahwin dapat anak lelaki. Okay, dalam bab ini wasiat tadi mula-mula jadi sunat. Mula-mula jadi sunat. Sunat juga, wasiat ni memang sunat. Ini pun sunat, tapi dalam bab ni pelaksanaannya jadi wajib sebab dia dah jadi bukan pada ahli waris. Dulu pakcik dia ahli waris sebab dia tak kahwin lagi. Bila dia berkahwin, dia jadi wajib. Dia duduk kat sini. Dulu ayah pakcik dia duduk kat sini. Dia punya serta dia. Tapi bila dia dah berkahwin, wasiat dia duduk kat sini. Atas. Tapi walaupun macam tu ada kena ingat lepas 1/3. Contoh, saya ada harta 10 juta. Harta saya ada 10 juta. Kemudian saya meninggal dunia. Saya meninggal dunia, ahli waris saya cek-cek saya ada hutang Allah, hutang manusia lebih kurang 4 juta. Jadi 10 tolak 4 juta, tinggal 5 juta, 6 juta. Kemudian saya wasiatkan harta saya 1/3 nanti bagi kepada Masjid Mujahidin. Jadi tinggal baki 6 juta tadi. Jadi lepas selesai hutang tinggal lagi berapa? 6 juta. 6 juta tadi saya wasiatkan pada 1/3 pada Masjid Mujahidin. Jadi boleh bagi berapa? 1/3? 2 juta saja. Jadi 2 juta. 6 juta tolak 2 juta tinggal lagi berapa? 4 juta. 4 juta nanti 4 juta je boleh bagi faraid. Nampak? Okey. Okey kot. Nampak gambaran? Selesai? 4 juta je lah. Okey. Sebenarnya simple. Okey. Itu realiti lah. Okey. Sebab tu saya kata kalau untuk bab duit senang. Senang. Sebab tu kalau bab duit senang. Kalau bukan bab duit susah. Okey. Okey. Habis okey. Sekali lagi saya ulang bab wasiat. Pertama, wasiat kepada bukan ahli waris wajib buat. Sekali lagi saya ulang wasiat kepada bukan ahli waris jika tidak melebihi 1/3 harta adalah wajib. Yang kedua, wasiat kepada bukan ahli waris jika melebihi 1/3 harta wajib buat tak? Wajib buat juga, tapi yang hanya 1/3 saja. Yang lebih tak wajib. Sebab tu saya datang masalah ni. Yang kedua saya ulang sekali lagi. Wasiat kalau lebih 1/3 wajib buat ke tak? Wajib buat yang 1/3 saja. Yang lebih tak wajib. Yang ketiga, wasiat kepada bukan ahli waris tetapi melebihi 1/3 harta. Dan kesemua ahli waris bersetuju nak buat. Jadi dah lebih 1/3. Jadi ayah kata, saya kata sebelum meninggal dunia, kata nanti ayah harta ayah ni bagi pada Masjid Mujahidin. Kemudian ahli waris kata, setuju tak? Jadi kira faraid dulu, dapat berapa semua harta ayah? Okey. Kemudian ayah kata wasiat pada semua harta ni pada Masjid Mujahidin. Ahli waris kata tak apalah, setuju. Semua setuju. Jalan. Kalau semua ahli waris setuju, jalan. Okey. Faham
Yang keempat, ni wasiat kepada ahli waris. Ini lain sikit. Yang keempat ni wasiat kepada ahli waris. Jika ahli waris ini bersetuju, maknanya semua bersetuju, jalan. Tapi kalau ada seorang tak setuju, automatik terbatal wasiat. Jelas? Itu rangkuman cerita pagi ni, Mas. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 61 kuliah yang akan datang. Wasiat ni dia benda yang sensitif. Kalau kita kata ada setengah orang, Ustaz, 10 tahun ayah sebelum meninggal dunia dia cakap lain, 5 tahun ayah cakap lain, setahun lagi nak mati dia cakap lain. Mana satu kita nak guna? Kita akan guna yang terdekat. Kita guna yang latest lah. Itu pun kita kena tengok betul ke tak. Betul ke tak dia wasiat. Yang ni Tata dengan anak cucu ni cakap lain, yang ni cakap lain. Sebab tu ada setengah orang dia kata, seperti dia tanya, Ustaz, sah tak dia wasiat bercakap? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i memang sah dengan lisan. Cuma saya nak tanya, agak-agak saya tanya lah Datuk saya tanya tu, agak-agak Datuk percaya tulis ke cakap? Tulis. Tulis kan? Macam ni lah. Ustaz Imam Nasir dia wasiat saya 2-3 hari lepas, Ustaz jangan lupa kuliah Ustaz hari Ahad yang utama. Saya kata okey. Lepas tu hari ni remind dia lagi, Ustaz jangan lupa datang hari ni tau. Tanya pula sekali lagi. Itu baru kuliah, tak tanya buat harga lagi. Itu pun dia tulis. Faham tak? Maknanya benda lama pada zaman sekarang kan. Zaman sekarang semua orang boleh bercakap, tapi apa bukti? Kurang-kurang ada tulis. Sebab tu macam ada kes saya 3 minggu bukan 3 minggu lepas, cuti yang sebelum di Bali, ada seminggu sebelum cuti di Bali, ada satu keluarga saya panggil saya buat khutbah pusaka. Bila saya buat khutbah pusaka, itulah panggil saya buat khutbah pusaka yang kematian 2015. 2023 buat panggil. Aduh, sakit kepala betul nak uruskan kematian dah lama ni. Panggil pula, ada satu kes yang saya tak nanti syawal sikit boleh lain-lain. Maknanya dia ni ada banyak 11 orang. 11 orang. Jadi mak ni ada bagi sebelum meninggal dunia, mak ni ada letak dia ada satu tanah di Kajang, lebih kurang dalam 1.2 juta, tapi dia letak anak 4 orang dalam tu. Anak ada 9 orang, tapi letak 4 orang. Memanglah sebelum dia ada syarat-syarat bukan boleh semua masuk 9 orang. Okay. Tapi letak anak 4 orang ni, dia kata, Ustaz, mak kita orang ni letak anak 4 orang ni sebagai pemegang amanah. Okay, saya kata okey. Pertama dia ingat, mak dah letak anak 4 orang ni, nama dalam geran ni 4 orang. Kalau ikut sudut undang-undang, memang hak 4 orang ni. Tapi kalau anda kata perjanjian betul nama 4 orang ni, memang sebagai pemegang amanah, dan mereka mengaku dah semua ada betul dengan hak. Masalahnya sekarang, bila letak nama 4 orang ni, 2 orang dah mati. Bila 2 orang dah mati ni yang jadi masalah ni. Saya kena tanya anak-anak dia. Saya tanya anak-anak dia, ada tak ayah atau seorang lelaki seorang perempuan mati? Saya tanya, ada tak ayah dengan ibu ni? Bagi tahu sebagai pemegang, bagi tahu je pun. Saya kata, tak ada. Tak ada, tak boleh tahu. Dan saya saja test yang 2 orang yang hidup ni. 2 orang yang hidup ni ada anak-anak dia. Saya tanya, mak dan ayah ada beritahu tak? Oh, tak ada. Tak ada beritahu. Memang confirm tak beritahu. Lepas tu saya tanya 7 orang yang hidup, sebab 4 orang, 9 orang anak dia, 7 orang yang hidup sekarang. Saya tanya 7 orang yang hidup ni, betul ke pemegang amanah? Ya Ustaz, memang betul. Cuma tanya semua aku. Okey, tak apa. Ada apa-apa perjanjian? Tak ada dah Ustaz. Dah apa yang saya cakap ni? Tak ada hitam putih, tak ada tulis apa-apa. Bila tak ada hitam putih, saya kata ini automatik jadi milik dia orang. Yang mati ni jadi milik orang. Ustaz, kami dah jumpa peguam. Oh, dia jumpa peguam dulu sebelum jumpa kita. Dia kata dia jumpa peguam Ustaz. Dia kata kita orang boleh fight di mahkamah. Maknanya kita orang boleh buat tahu, maknanya kita orang ni buat 7 orang sebagai saksi. Memang mak kita orang ada buat perjanjian. Oh, saya kata memang boleh buat kat mahkamah. Lepas tu saya kata 7 orang ni, 2 orang dah nak ke syurga. 5 orang lagi tu jalan pun tak betul dah. Nak pergi mahkamah.
Silat-silat bulan anda mati dulu sebelum selesai kes. Ya, bukan kita. Nak main makam. Kes apa macam mana dia janji semua tahu dah. Tak dekat 9 tahun. Bukan tak ada duit pun. Tak selesai pun lagi. Saya kata ambil pengajaran. Kalau ada nak naik makam, silakan. Betul. Nampak cerita. Benda tak ada bukti. Walaupun dia panggil saya tak kira. Bila orang panggil saya akan neutral. Sebab tu pentingnya kita panggil orang tak ada kepentingan. Bila kita panggil orang ada kepentingan, dia pula yang peguam kan, macam peguam sama lah. Dia ada bayar kat dia. Memang dia bertahankan dia. Cakap dosa pun cakap halal. Itu bahayanya orang jadi peguam ni. Dia main-main dalam bab ni kan. Jadi benda tak ada hitam putih, susah. Sebab itu dah ni ada ikut je tu tadi. Sebab tu saya kata wasiat tentang wasiat. Sebab tu saya guna ayat apa? Dokumen yang bertulis. Dokumen bertulis. Mesti bertulis. Sama sekarang bertulis. Dibuat sebelum meninggal dunia. Maknanya benda tu dah dibuat sebelum meninggal dunia. Tapi benda itu dijalan lepas meninggal dunia. Itu wasiat. Dah saya? Sudah je. Okey. Tadi dalam keluarga ada 8 orang. Ini untuk memudahkan ibu tanya anak boleh tak tahu nama ini Ya. Itu sebagai keamanan. Ya. Jadi itulah bila ibu meninggal, yang si anak ini diamanahkan. Ya. Kan ibu bagi kepada dia. Ya. Ada risalah. Ya. Jual tanah dia yang ambil. Memang itulah hakikatnya. Masalahnya tu saya tanya, anda yang jadi pemegang mana buat apa? Masalah dia jadi pemegang mana? Duduk je situ dia tak nama dia. Memang betul sepatutnya dia jadi pemegang mana sama ada dia jual tanah itu dibagi duit. Selesai. Ataupun dia yang makhluk ni dah dapat, tak apa dia ambil pun tak apa, tapi dia bayar. Faham tak? Dia ambil dan dia bayar bahagia tu, dia bagilah kat air daripada lain betul ni. Itu dah. Tapi bila saya cerita macam tu, dia kata apa jawapan? Dia kata, Ustaz, kalau dia orang dah beli tanah ni, lepas tu kita orang kena hambat dah Ustaz. Saya kata ikut sekali lah. Dah dapat bagian dah memang kita keluar kan. Tapi atas asal dia orang nak bagi duduk Alhamdulillah. Tapi kalau dia orang nak hambat pun tak apa, dia dapat duit. Faham tak? Dia seorang orang yang 7 orang ni tak berhenti nak duduk juga situ. Faham tak? Orang yang diberi amanah tak amanah. Dia kata, oh ibu bagi kat saya satu duit. Yang tadi nanti satu sudut. Cuma saya tanya sekarang, apa tugas pemegang amanah ni? Duduk kat situ je supaya nak sebab masalahnya, rupa-rupanya rumah itu ada rumah sewa, ada 7. Saya tahu punya hasil berpanjangan. Yang tu jadi berebut tu. Faham tak? Dia seolah-olah nak makan hasil sebelah orang tu sampai selama-lamanya. Itu je isu dia. Jadi saya kata masalahnya sepatutnya diberi pada seorang. Yang tu satu sudut. Yang tak amanah tu tak amanah. Tapi masalahnya tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Dia biar je dia jadi sebagai nama. Konon-kononnya dapat hasil bagi itu sebelah orang. Dapat hasil sebelah orang. Adakah itu jalan penyelesaian? Tak penyelesaian. Jadi ayah ni pun silap juga. Ibu ni pun silap juga. Konon-konon dia percaya anak ni amanah. Dia lepaskan amanah. Sebab tu dari satu sudut tak payah. Kalau rasa tak boleh, jangan bagi anak. Macam tu. Dia jadi susah, dosa. Ini saya kata, anda buat macam tu, dia jadi dosa pula pada ahli waris. Dia konon-konon dia seraput. Macam mana nak bagi? Letaklah nama anak. Tapi dalam masa sama, anak itu sebagai pemegang amanah. Itu masalah. Di dalam berwasiat. Ini kalau yang pemberi wasiat bapak lah nyanyuk. Ya. Orang itu kau. Ya, kalau pemberi wasiat nyanyuk untuk pak wasiat dengan hibah, kalau dia dalam keadaan nyanyuk automatik terbatal. Betul Dia tak boleh. Itu kena faham. Dalam bab wasiat atau hibah, nyanyuk ke maradul maut. Maradul maut ni dah nazar, tak diterima. Hibah dia ke wasiat dia tak terima. Orang itu kau. Tang cakap lain, pagi cakap lain. Memang tak boleh. Sebab itu orang nyanyuk, dia ada pemegang amanah. Yang jangan hanya dia dipanggil pemegang amanah. Dia akan digelar amanah. Bagi jabat tangan pun nak tukar nama pun tak boleh. Nak isi bola 14 Sebab tu zaman dulu dia pakai cek jari. Sekarang tak boleh. Sekarang dia orang tu kena datang pejabat tanah dia cek satu-satu. Sekarang lah. Dulu memang orang pergi tipu je. Orang pejabat tanah saya ingat dulu moyang saya macam mana itu. Dia ada ambil anak-anak saya ambil pincuk tukar nama cek jarinya. Dulu sekarang tak je. Sekarang bukan senang. Sekarang lah saya cakap sekarang. Dulu je. Teman-teman dulu je. Silakan. Jadi yang bagi
Risat ikut hidupnya adalah pandangannya. Pada risat ada betul risat. Tidak bukan wasiat, cuma persetujuan. Wangi-wangi kata tahu satu nama adalah gerak memudahkan nanti. Ya, program amanah katakan itu bagi banyak. Dihukum nama dia dalam tu. Ada kata hak dia. Yang saya cakap dari sudut undang-undang itu hak dia. Yang Pak Orang tadi dari sudut undang-undang itu hak dia. Tapi dari sudut hukum dia bukan hak dia. Itu anda kena faham pemegang amanah. Sebab ada setengah-setengah dia gunakan pemegang amanah, dia akan masukkan dalam gerak tu. Dia kata dia tu letter apa dalam bahasa Inggeris, letter order apa dah. Maknanya power of quality, maknanya automatic nama itu dia akan keluar pemegang amanah. Tapi risiko juga kalau tak dalam tu dia ada kos lain pula nak keluarkan. Itu masalah juga. Kita cerita about kos lain pula. Tapi dalam satu sudut dia menjaga. Ada satu kes tu dah tukar tak dalam tu sampai bila-bila sampai mati pula tak tukar pula. 2 kali kerja kena buat urusan lagi, kena guna pukul lagi untuk buang nama pengkawanan. Jadi itu lecehnya. Faham tak? Sebab tu ada kena faham dia ada masalah yang melibatkan undang-undang tu, ada kena faham. Sebab tu dalam masa semua macam ada kena belajar juga dalam istilah tanah pertanian. Tanah pertanian semua negeri tu 1 ekar 1 nama je sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia 1 ekar 1 nama, salah 1,5 pun 1 nama juga. Tapi kalau lepas meninggal dunia orang ini ada 100 orang tu boleh masuk dalam 1 ekar. Lepas meninggal dunia sebab dia ada perintah pusaka. Itu ada kena faham dalam istilah tanah ni. 1 ekar pun besar sebenarnya boleh tak banyak rumah. Cuma itu dalam istilah tanah pertanian. Lepas tanah pertanian pula kalau nak buat rumah sebenarnya dia ada tukar tanah banglo ataupun tanah kediaman, kos lain pula. Dan tanah kediaman pecanda pula, kos lain pula. Itu hakikatnya. Itu untuk kalau nak buat sebelum meninggal dunia lah. Tapi kalau lepas meninggal dunia letak atas nama tu. Cuma risiko pula, contoh bila tanah pertanian letak nama banyak-banyak. Lepas tu tak tahu dia duduk mana, depan ke, belakang ke, kiri ke, kanan. Itu masalah pula. Masalah lagi. Tak buat ukuran pun masalah juga. Mana satu bahagian dia. Macam ada tu meninggal dunia. Kata Ustaz, kami ada bagi 4 orang dan meninggal dunia kami masuk dalam 4 orang. Tapi itu nak masalah Ustaz. Tak tahu mana satu bahagian. Tak tahu kena tahu dia bahagian mana. Carilah tukang buat dalam ukuran. Tahu bahagian kira dah. Kalau faraid. Kalau memang dia sama rata, memang dah bincang sama rata. Kena tahu. Habis tu Ustaz, kita orang tak tahu ke mana, di depan ke belakang. Saya kata yang tu tak tahu dah. Anda buatlah undian. Ada setengah-setengah dia bincang samping abang sulung di depan, yang daripada di belakang. Ada setengah dia main dadu, dadu balik. Itu kisah lah. Yang penting perbincangan tu kena ada. Perbincangan ada. Itu betul bukan senang-senang. Ada yang senang. Bukan senang. Tak semudah yang sakit. Sebab itulah saya kata penting tak? Pentingnya buat rancangan ataupun bincang anak-anak sebelum meninggal. Penting sekali. Ini saya tidur 1 bulan 12 dan ada satu appointment di Mori, tahu pula. Dia kata, Ustaz, anak-anak kami nak buat family day, saya nak jemput Ustaz untuk buat kaunseling pusaka. Itu bagus kan. Maknanya panggil saya macam baru ni cuti di Bali kan saya dah beritahu dulu, cuti di Bali itu saya dipanggil di satu pondok, nama dia Pondok Ar-Rizwan Mano, Kuala Kangsar. Masa cuti di Bali baru ni saya dipanggil untuk buat seminar faraid 2 hari. Pondok Ar-Rizwan Mano dekat sana tu dia macam pondok Jenderal Milih untuk pengajian orang tua-tua. Orang 50 tahun ke atas untuk situ. Bayar RM80 je. Tapi duduk satu rumah, semua rumah sama. Anda tak ada taraf orang kaya ke orang miskin, semua duduk rumah sama. Satu pondok tu rumah dia sama, bayar RM80 je, tak masuk biaya api, biaya air dia terik. Jadi setiap kali 4 waktu solat pergi sembahyang. Lepas tu ada waktu mengaji. Tak ada lah kerja dah tua-tua bencin ni, kerja apa? Mengasuh cucu. Mengasuh cucu tak apa lagi, kerja hantar cucu lagi. Betul anak-anak zaman sekarang. Orang patutnya habiskan sisa baki rumah ayah ni, biarlah dia belajar. Ini kerja mengasuh anak. Jadi ada bagus saya situ. Saya pun rasa macam situ nak pergi ke situ kalau tua lagi. Jadi bagus sesuatu itu. Tapi anda bayangkan Pondok Ar-Rizwan Mano ni 25 tahun dah tertutup.
tapi tak pernah belajar faraid. Bercanda lah, sama juga. 25 tahun, kita di pondok. Pondok Arizal Manu, 25 tahun dah buat, tapi tak pernah belajar faraid. Allah. Hari itu baru dengar faraid. Saya bawa 100 kitab, 60 kitab ambil. Dan banyak masalah. Ada banyak itu di pondok. Yang kat luar macam mana? Allah Akbar. Itu dah sedih. Itu yang sedih tu. Itulah. Saya pun budak satu ni pun ada satu lagi masjid, satu lagi surau, nak minta kajian faraid pula. Aduh, saya pun dah pening dah jadi saya tak susu je. Apa dah pepek dah. Lepas tu saya nak ambil kali cepat, nanti saya pergi rolling. Okay, ini anda kena. Ini nak saya kata dalam faraid dan tu sakit bukan benda senang. Ada satu tu saya cerita jadi masalah ni ada satu masjid. Oh Ustaz, ni bukan bantu dentik dah Ustaz. Ni ekmek lagi Ustaz. Ekmek dia kata. Sebab masalah banyak sangat. Bukan setakat kira-kira, masalah lagi datang. Pakcik tu ada soal gitu. Benda kan. Inilah masalah. Lepas tu saya kata penting, sepatutnya kata penting buat perencanaan. Panggil anak-anak. Lepas mati buat khutbah bersatu pula. Dua benda ni penting bagi saya. Tapi itu masalahnya. Khutbah bersatu ni tak panggil. Awal-awal panggil dah lewat-lewat. Masalahnya macam saya. Semalam dapat WhatsApp. Ustaz jangan lupa Ustaz untuk uruskan tahlil. Tahlil bagi kita. Tapi khutbah bersatu tu bagi kita. Saya pun garuk kepala. Aduh, sabar je lah. Tadi tak tahu mana benda yang sunat, mana benda yang wajib. Bukan saya nak petikan. Jadikan Ustaz. Ustaz Arif Syairi. Dia ketua doa ni. Mak dia baru meninggal. Seminggu lepas. Mak dia meninggal dunia 3 hari. Diselesaikan hutang. Malam pertama dia panggil adik-adik dia berkumpul. Apa dia nak buat, apa semua selesaikan macam ni. Selesai. Hari sampai hari ketiga dia tunggu ada tak orang minta hutang. Tak ada, dah selesai semua. Hari yang keempat terus buat pesaka. Terus. Nampak? Selesai kan? Apa yang masalah? Sebab tu masalahnya orang kita tak pernah bincang. Malam pertama semua duduk konon-kononnya bersedih. Sedih konon. Masalahnya pergi tanam kat kubur, balik kat kubur, tengok apa yang hilang. Anda tahu apa yang hilang? Barang kemas mak hilang. Confirm barang kemas mak hilang. Pinggam aku hilang sikit-sikit. Lama-lama hilang, tak tahu ke mana hilang. Ada setengah tu dia jumpa saya. Ustaz jangan risau Ustaz. Barang kemas mak saya kita orang dah snap gambar siap-siap. Supaya pastikan tak ada seorang pun makan hati haram. Alhamdulillah. Saya pun tak boleh terfikir. Ada dah snack oleh. Ada seorang tu saya dah hafal Ustaz. Apa barang kemas mak saya. Supaya pastikan tak ada satu sikit. Nampak? Ya? Itu masing-masing lah. Saya tak ajar macam tu. Tapi dia tu dah bagus. Anda fikir. Alhamdulillah. Moga-moga benda-benda ni jagalah. Benda yang melibatkan. Sebab tu orang sibuk buat kata bila-bila dia kata kubur merah, gila harta. Tapi yang makan harta haram tak kata. Tak tahu. Allah Rabbi. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi bulan-bulan yang akan datang. Ada berbuat sihat. Ini kes yang lebih dapat. Baru dia dapat Datuk meninggal, pergi oleh bapa. Jadi bapa nak agihkan pada anak. Dan hak pergi pada anak. Lepas tu si anak ni meninggal daripada anak dia. Jadi pembahagian tu lah kekal lah maknanya. Dia yang si anak tadi kapan telah tutup dia dari bapa, bahagian dia tidak haknya lah. Bila dia meninggal, anak dia berhak dapat itu kan? Kalau mana dia agihkan pada yang lain tu anda yang bukan dia faham juga ni. Ada setengah orang macam saya, Ustaz, saya dapat harta daripada ayah saya, boleh tak saya bagi pada isteri saya? Macam anda tanya lah, saya dah dapat harta pada ayah saya, boleh tak saya bagi pada harta ni saya dah dapat pada saya bagi pada isteri saya, boleh tak? Boleh lah, tak nama harta pusaka. Harta pusaka ni milik si mati. Harta pusaka ni harta nama milik si mati. Bila jatuh pada kita, tak bagi harta pusaka dah, harta kita. Bila jadi harta kita, ikut sekali kita dah. Faham dan ikut sekali kita, dan bila kita meninggal dunia pula akan jadi faraid kita. Ni ada setengah, Ustaz, saya dapat harta pusaka ayah saya, boleh tak saya bagi pada isteri saya? Itu bukan harta pusaka dah, harta anda. Jangan tukar-tukar. Harta pusaka ni harta milik si mati. Sebab tu saya kata, bila nama dia harta pusaka,
tak boleh jual, tak boleh beli, tak boleh sedekah, tak boleh wakaf, tak boleh buat makan tahlil. Itu benda yang simple jelas jadi anak-anak tu tukar. Ustaz boleh tak nampak dia? Ni pun kena faham. Harta pusaka ni harta milik semati. Sekarang nama milik semati, tak boleh jual, tak boleh bagi siapa-siapa. Tapi kalau jadi dah jatuh pada kita, ikut suka hati kita, dah jadi milik kita, tak jadi harta pusaka. Kalau jadi harta pusaka tu jadi harta beku tu. Okey. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Al-Insaan. Lilladzina as-salihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.